Hai, video kami akan menerangkan tentang karya animasi tempatan sebagai wahana perpaduan kaum. Untuk objektif kajian, kami telah menetapkan 3 objektif, iaitu pertama, mengkaji budaya setiap kaum yang berbeza. Kedua, mengenal pasti nilai murni yang diterapkan dalam animasi tempatan. Dan yang ketiga, mengenal pasti tindakan yang perlu diambil bagi membantras karya animasi yang dirosakkan. Untuk penyataan masalah, kajian ini bertanyakan tentang apakah aspek budaya berbeza kaum yang diterapkan dalam animasi tempatan dan bagaimana ia boleh memupuk perpaduan serta peranan yang perlu diambil dalam membantras penyalahgunaan karya animasi tempatan. Justru, kajian ini penting agar penonton mendapat pengetahuan tentang isu sosial dan kebudayaan. Tambahan pula, karya animasi tempatan dapat dijadikan sumber pengajaran untuk menjelaskan konsep perpaduan kaum serta digunakan dalam pendidikan awal bagi membentuk sikap positif. Sekarang, mari kita melihat karya animasi tempatan yang pertama iaitu Upin dan Ipin. Karya ini diterbitkan oleh Last Carpet Production Sedan Berhad pada tahun 2007 dan ia mengisahkan sepasang kembar bernama Upin dan Ipin berumur 5 tahun yang sentiasa menceritakan keseronokan rutin hidup mereka bersama rakan-rakannya. Karya tempatan ini menekankan konsep pembentukan kesepaduan nasional dalam masyarakat melalui kehidupan bersama kaum lain. Justru itu, animasi Upin dan Ipin ini sebenarnya adalah satu hiburan ilmiah yang menonjolkan konsep satu Malaysia dalam masyarakat berbagai kaum. Seperti yang kita tahu, animasi Upin Ipin menjadi wahana perpaduan dalam memantapkan integrasi nasional dengan penyampaian mesej yang berkesan. Jadi, terdapat beberapa elemen dan unsur yang diterapkan dalam animasi Upin Ipin. Antaranya ialah penerapan budaya tempatan. Contohnya, dalam animasi ini, ada episod yang memaparkan Upin dan Ipin mengayang ketupat untuk dimakan ketika menjelang Hari Raya. Hal ini menunjukkan salah satu tradisi kaum Melayu sebagai persediaan menyambut Hari Raya. Seterusnya, animasi ini juga mengajar kita untuk mengenal pakaian tradisional masyarakat kaum lain. Contohnya, terdapat Baba Ehsan memakai sangfu, pakaian tradisional masyarakat Cina bagi lelaki. Episod ini juga mengajar para penonton untuk kita mengenal warna-warna ong seperti merah dan emas bagi kaum Cina. Ketika perayaan Deepavali pula, mereka akan membuat kolam di kawasan kediaman mereka sebagai tanda membawa rahmat untuk seisi keluarga. Dengan ini, masyarakat Malaysia lebih mengenali budaya tempatan bagi setiap kaum supaya lebih bersifat terbuka antara satu sama lain. Elemen dan unsur yang lain ialah penerapan nilai murni dan sifat positif. Antaranya ialah Upin Ipin menunjukkan mereka bersahabat dengan sahabat yang berlainan kaum. Contohnya di episod 1 Malaysia menunjukkan Upin Ipin bermain perang-perang dengan kawan dan datangnya Meme dan Devi menyertai mereka. Meme juga selalu bermain masak-masak dengan Devi menunjukkan keharmonian dalam berkawan. Sebab perhatian juga ditunjukkan seperti di episod Tolong Ijat, Upin Ipin dan kawan-kawan melawan Ijat yang rumah terbakar untuk ambil tahu akan situasi Ijat sekarang. Hal ini dapat menguatkan hubungan sosial antara berlainan kaum. Terdapat juga sikap tolong-menolong yang diterapkan antara mereka di mana Upin Ipin membuat tabung sumbangan untuk Ijat. Kawan-kawan yang lain juga membantu dengan memberi sumbangan dalam bentuk yang lain seperti Ehsan memberi baju terpakai dan Meme memberi bukunya kepada Ijat. Kita dapat melihat animasi Upin dan Ipin sangatlah diterima baik masyarakat tempatan dan juga orang luar. Buktinya, filem animasi Upin dan Ipin Keris Siaman Tunggal berjaya disiarkan di China dan ia menjadikan syarikat animasi tersebut sebagai penerima anugerah tokoh filem perpaduan 2023. Upin dan Ipin berjaya menambah hati penonton kerana banyak amalan baik yang dianimasikan dalam karya tersebut. Antaranya ialah amalan menziarahi kaum lain ketika musim perayaan. Ia menekankan setiap perbezaan agama dan budaya perlu dihormati dan diterima serta diambil tahu bagi mengelakkan isu sensitif daripada disentuh dan dapat memupuk keharmonian. Yang kedua ialah persahabatan berlainan kaum. Upin dan Ipin menunjukkan bahawa kita dapat mencari keseronokan bersama walaupun berbeza bangsa dan agama. Ia juga dapat mempromosikan perpaduan nasional iaitu asas keamanan dan kemakmuran negara. Akhir sekali ialah penggunaan bahasa Melayu. Kita dapat melihat Upin Ipin mempamerkan bahasa Melayu sebagai bahasa interaksi dominan di kalangan rakyat berbilang kaum. Contohnya seperti Meme, berbangsa Cina, yang sangat fasih bertutur bahasa Melayu. Upin dan Ipin menekankan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan perantaraan yang perlu dijaga sebagai identiti negara. Selain daripada animasi Upin Ipin, terdapat juga animasi Bola Kampung yang telah pun diterbitkan oleh Animasia Studio bermula daripada tahun 2007 hingga tahun 2010.
Animasi ini telah menerbitkan 6 siri animasi serta 1 filem yang bertemakan Bola Kampung The Movie. Animasi ini mengisahkan tentang sekumpulan remaja yang mempunyai minat yang mendalam dalam bola sepak dan mereka berusaha dengan sedaya upaya untuk menggapai impian mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Terdapat pelbagai elemen dan unsur yang telah pun diterapkan dalam animasi ini, antaranya mereka mempromosikan budaya tempatan dalam kehidupan, iaitu menilai sifat patriotisme dalam penduduk, buat negara tercinta tidak kira bangsa dan agama. Dalam animasi Bola Kampung ini dapat memperlihatkan juga pelajar-pelajar kampung Kong Lecar yang sedang giat membuat persediaan untuk menyambut hari kemerdekaan yang ke-50, di mana Iwan dan sahabatnya mereka menghias sekolah mereka dengan bertemakan kegemilangan. Hal ini dapat mendidik anak dari kecil mengenai pentingnya kemerdekaan dalam kehidupan di Malaysia. Selain itu, unsur budi bicara dalam pertuturan banyak diterapkan dalam animasi Bola Kampung, di mana mereka menggunakan bahasa yang baik, sopan, beradab serta menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicara. Budi bicara juga merupakan satu cerminan peribadi seseorang penutur. Animasi ini turut menonjolkan sikap prihatin terhadap ahli pasukan meskipun mereka berlainan agama dan bangsa. Seterusnya, siri animasi Bola Kampung ini diterima dengan sangat baik oleh seluruh lapisan masyarakat, terutamanya ketika Animastar Studios mengeluarkan filem animasi Bola Kampung The Movie. Secara total, animasi ini telah mengeluarkan 5 siri dan juga 1 filem. Antara faktor penerimaan baik oleh masyarakat adalah disebabkan ia merupakan antara filem animasi 2 dimensi yang terawal dan juga mengeluarkan filem animasi 3 dimensi yang pertama di Malaysia. Filem Bola Kampung The Movie itu juga mendapat sambutan disebabkan pelakon-pelakon suara yang terkenal seperti Afdin Shauki dan juga Datuk Haji Hazril Nawawi. Selain itu, animasi ini juga mempromosikan sukan bola sepak yang merupakan antara sukan yang popular di tanah air dan dapat memupuk minat kanak-kanak dalam sukan tersebut. Akhir sekali, animasi ini menonjolkan semangat perpaduan dalam diri dengan menunjukkan bahawa tiada diskriminasi dalam sukan dan juga memaparkan ahli kumpulan bola sepak tersebut yang terdiri daripada pelbagai kaum. Pada zaman sekarang, terdapat banyak karya animasi tempatan yang diubah suai dan dieksploitasi oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Contoh-contoh video berunsur negatif tersebut adalah seperti tayangan selepas ini. Tolonglah, saya tak ada makanan kat rumah. Jadi, sayalah pemenangnya. Apalah jarjit ni? Antara faktor berlakunya masukan unsur-unsur negatif ke dalam karya seni tempatan termasuklah yang pertama bagi tujuan komersial, kurang kesedaran, kurang peka terhadap sensitiviti serta pengaruh trend di media sosial, di mana faktor-faktor berikut menunjukkan betapa kurangnya rasa hormat maupun cinta terhadap tanah air sendiri sehingga sanggup menjadikan isu perpaduan sebagai satu bahan gurauan. Seterusnya, kesan-kesan apabila berlakunya masukan unsur-unsur negatif ke dalam karya seni tempatan termasuklah boleh membawa kepada konflik dan ketegangan, pengaruh negatif, pemahaman yang salah serta merosakkan imej perpaduan dan di mana segala unsur negatif tersebut pada akhirnya berupaya untuk mengikis habis semangat perpaduan serta nasionalisme dalam kalangan rakyat Malaysia itu sendiri. Maka tidak hairanlah anak muda zaman sekarang kurang memiliki semangat patriotisme di dalam diri mereka. Terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil untuk membendung krisis isu negatif ini. Antaranya ialah, ibu bapa perlulah memantau tayangan animasi yang ditonton oleh anak-anak dan membuat laporan kepada agensi-agensi yang berkuasa jika mengisyaki ada suntingan yang tidak elok berunsur negatif di dalam karya animasi. Selain itu, pihak agensi seperti SKMM iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan FINAS mestilah bertindak proaktif menapis dengan teliti semua karya animasi sebelum disiarkan kepada umum. Bukan itu sahaja, mereka juga boleh menyekat dan menyaman video yang telah disunting. Kaedah kajian yang digunakan adalah soal selidik
yang bertujuan untuk menganalisis pandangan dan pendapat responden terhadap soalan berdasarkan objektif kajian. Soal selidik ini terdiri daripada 3 bahagian iaitu demografik data, soal selidik dan pendapat peribadi. Pada bahagian demografik data, data akan dikumpul bagi meneliti dan mengkaji maklumat-maklumat berkaitan dengan agama, jantina, umur, etnik dan program pengajian di kalangan responden. Data ini penting untuk menganalisis pandangan atau pendapat para responden yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Pada bahagian soal selidik pula, soalan akan digubal berdasarkan objektif kajian untuk mengukur pendapat, persepsi, sikap atau pengetahuan responden terhadap topik kajian. Data ini berbentuk maklumat kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan daripada responden dalam pelbagai bentuk bagi membantu mengenal pasti corak dan trend dalam masyarakat dari segi perubahan dalam sikap atau amalan. Jadi ini adalah contoh untuk soalan bahagian B kami. Jadi soalannya adalah adakah animasi tempatan sesuai untuk tontonan umum? Jadi pilihan jawapannya adalah ya atau tidak. Jadi sebanyak 29 responden memilih ya dan 1 responden memilih tidak. Hal ini mungkin disebabkan terdapat sedikit asid ganas dalam animasi tempatan, contohnya bau-bau serta bergaduh dan sebagainya. Pada bahagian pendapat peribadi pula, soalan akan digubal bagi mengukur pendapat responden terhadap topik kajian bagi memahami tahap sokongan, ketidaksetujuan atau ketidakpastian responden terhadap topik kajian. Contoh soalan yang akan diajukan pada bahagian ini adalah berkaitan dengan contoh isu negatif, faktor berlakunya isu-isu negatif dan langkah-langkah untuk mengatasi perkara tersebut. Jadi ini adalah contoh untuk soalan bahagian C. Jadi soalannya adalah apakah contoh isu negatif yang pernah anda lihat berkaitan dengan animasi tempatan. Jadi untuk soalan ini, responden perlu mengenal jawapan mereka dan jawapan mereka akan kami lakukan analisis. Kesimpulannya, animasi karya tempatan merupakan instrumen yang baik dan efektif untuk dijadikan sebagai bahan penyatuan nasional dalam kalangan rakyat Malaysia.